Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamd, ilaika mushtaka wa anta musta'an wa alaika tuklan, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qudil arwah wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa alaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita sambung ayat 57 dari surah Al-Maidah, ayat 54, 55, 56 yang kita baca dalam pengajian kita di bulan lepas, iaitulah mengenai parti Islam, gerakan Islam selepas generasi yang walaupun mereka dipilih duduk dalam Islam, mereka tak menghormati agama, maka Allah gantikan mereka dengan satu kaum. Kaum itu Allah sayang kepada mereka dan mereka sayang kepada Allah. Kaum yang tawaduk pada diri sama orang yang beriman, tegas dengan musuh-musuh Allah, berjihad di jalan Allah dan tak menghirau orang yang mencerca mereka apabila mereka melakukan kerja buat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita pemimpin bagi umat Islam adalah Allah, Rasulullah. Dan apabila Rasulullah wafat, pemimpin umat Islam itu adalah orang yang beriman, yang menjaga sembahyang, menunaikan zakat. Maka siapa yang ambil pemimpin lain daripada Allah dan Rasul dan orang yang beriman, Allah sebut jelas-jelas parti Allah pasti akan menang. Malam ni kita masuk blok ayat yang ke-57 mengenai melantik pemimpin. Dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah azza wa jalla wa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Janganlah kamu mengambil orang-orang yang mempermainkan agama kamu, mereka di kalangan orang-orang Yahudi ataupun kafir yang menghina agama kamu. Jangan kamu ambil mereka menjadi pemimpin. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Wa idza nadaitum ila sholati, mereka ini apabila dipanggil untuk bersemayang, maksudnya munafik. Cina memang dia tak main masjid, Hindu memang dia tak main, Yahudi memang tak main. Yang sepatut main adalah orang Islam. Tapi kalau orang Islam itu bila dipanggil untuk ke masjid, ittakhaduha huzwan, mereka bermain dan mempelekeh. Zalika bi annahum qaumun la ya'qilun, mereka adalah kaum yang tidak berakal. Maka jangan jadikan mereka ini pemimpin. Muslimin muslimat rahmati Allah, kita selalunya kalau kuliah tak ada waktu maghrib, selalu tu imam dia berdikir panjang mengikut tariqah penduduk Madinah, tarikat penduduk Madinah yang kita baca zikir lepas sembahyang di Malaysia. Itu tariqah ahli Madinah dengan astaghfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma ajirni minan nar, waktu maghrib, waktu subuh
sampai Allahumma ajirni ataupun Allahumma ajirna minan nar, tadi kita duduk macam tahiyat akhir, barulah kita ubah kedudukan. Ini dipesan oleh Nabi SAW dan diikuti oleh alim ulama. Jadi selepas Allahumma ajirna minan nar, maka kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ini perkataan yang dulu kita pernah sebut, perkataan Khadijah. Kemudian baca Fatihah, ayat kursi. Lepas ayat kursi kita baca Amin Rasul. Ada yang baca la ikraha fiddin ataupun lillahi ma fis sama. Tapi ada yang langkau Amin Rasul. Tapi habis saja wansurna al-qaumil kafirin, maka akan bacalah tu imam qulillahumma malikal mulku tu'til mulka man tasha. Katakan wahai Muhammad, kerajaan tu adalah hak Allah. Tu'til mulka man tasha, kamu ya Allah, kamu beri kerajaan kepada siapa yang kamu kehendaki. Wa tanzi'u mimman tasha, dan kamu boleh menarik, hampas balik kerajaan daripada siapa yang kamu kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, kamu boleh beri kemuliaan mana-mana kerajaan yang kamu kehendaki. Wa tudhillu man tasha, kamu boleh menghina kerajaan yang kamu kehendaki. Biyadikal khair, di dalam kuasaan kamulah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya kamu berkuasa atas tiap sesuatu. Daripada dulu sampai hari ini, esok pun tu imam baca sampai pilihan raya, tapi tak faham sedikit. Ayat cerita jelas mengenai bab kerajaan, tapi sayang sebab tak faham. Betul bila main saja TV radio kata tak boleh duk kacau lah, campur aduk agama dengan politik. Ni buat bengong. Agama dengan politik mana boleh pisah. Tak lagi lepas mengajar, contohlah saya nak kena ceramah kelompok, contoh mana dia sembunyi, contoh lah ni saya pun ceramah politik, jadi agama tak ada. Sebab saya pergi ceramah politik, balik lagi berlaga mampus kat jalan, nak tanam di mana? Sebab politik dan agama tak sekali. Hak ni lah yang dipaham sejak dulu. Sedangkan lepas maghrib mereka baca, pening. Rasulullah SAW apabila wafat, para sahabat berhimpun. Berhimpun sebab apa? Sebab nak lantik siapa yang menjadi pengganti Nabi, Khalifah Rasulullah SAW. Sepedia ni nak lantik, dah Nabi mati ni, Nabi masih lagi tak di bumi, tapi bincang dah, mesyuarat dah nak lantik pemimpin baru. Maka semua bersetuju ke arah Abu Bakar. Abu Bakar nampak Umar, hang lah layak wahai Umar. Kata Umar, kalau saya layak, kamu lebih afdal. Saya setakat layak, kamu lebih afdal. Para sahabat lain kata, kita tak mau lantik Abu Bakar enggak? Sebab kalau waktu hidup pun Nabi percaya agama dia, sehingga Nabi suruh dia jadi tu imam kat kita. Bermakna Nabi percaya bawa agama, supaya dia pimpin kita dalam agama. Tapi kalau dalam agama pun Nabi percaya jadi khalifah untuk memimpin dunia, takkan kita tak boleh percaya. Nampak tak? Melantik pemimpin didahulukan daripada mayat Nabi yang masih belum dikebumi. Sebab apa? Nak jaga masyarakat, nak jaga Islam, nak jaga rakyat. Itu hadis-hadis yang banyak mengenai pemimpin dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, di hari Allah akan panggil mereka berhimpun bersama dengan pemimpin mereka. Bangkit-bangkit duduk dengan turun ni adik lega. Bangkit-bangkit duduk dengan cai sulik mampus. Sebab apa? Allah sebut jelas-jelas. Dan kriteria pemimpin ini juga disebut oleh Nabi SAW, pemimpin yang macam mana. Kita setiap hari Jumaat, khutbah yang kedua, mesti kita dengar Allah suruh apa? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah suruh kamu laku adil dan ihsan.
Hukum hakam Quran dan hadis takkan boleh tegak kalau tidak ada sebuah negara Islam. Negara Islam sebenarnya nak mimpin, kalaulah yang memimpin itu dia bukan orang yang suka Islam, mesti dia kena suka Islam, barulah dia boleh pimpin sebuah negara Islam. Dia bukan kaki rasuah, dia bukan kaki makan darah harta benda orang, dia bukan kaki berdosa. Sebab Allah pesan ni tiap-tiap hari Jumaat, ayat surah An-Nahl, Allah suruh kamu berlaku adil dan ihsan. Innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'il qurba. Buat baik dengan kaum kerabat. Hak jauh tu satu hal lah. Kaum keluarga jangan dah tak pandang-pandang, kena hubung silaturahim. Jangan duk keli dengan mak hang, pak hang, abang hang, kakak hang. Wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Allah cegah, Allah suruh kita cegah kekejian dan kemungkaran. Keji dia bersangkutan dengan kemaluan, zina, liwat. Ada pun mungkar umum lain daripada keji yang melibatkan kemaluan, curi, merompak, rampas harta orang, bunuh. Kita baca dan kita dengar tiap-tiap hari Jumaat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah pesan kamu supaya kamu sentiasa ingat. Hari ini macam perangai orang-orang Quraisy jahiliah. Bila sebut bab Islam, sampai ustaz-ustaz pun kadang-kadang dia lupa. Salah ke mereka ni? Mereka pun bina masjid, mereka pun jaga masjid. Sedangkan dalam surah Taubah, dalam surah Taubah, suatu Nabi mempetikai gerak kerja Abu Jahal, Abu Lahab, orang Quraisy, jahidah Quraisy. Mereka menyembah tokong berhala. Mereka tak beriman kepada Allah. Akidah mereka bukan kepada Allah. Abu Jahal dan sekutu-sekutunya jawab kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kami ni jahat ke? Bukankah kami yang jaga Masjidil Haram? Takat Masjid Sungai Dua tak ada apa. Masjidil Haram, dua tempat yang disucikan oleh Allah, Mekah, Madinah. Mekah, Madinah sejak zaman Nabi Ibrahim. Bila sebut Madinah, disucikan dengan doa Nabi. Dulu ni Madinah penuh dengan wabak. Ayah Nabi pergi Madinah meninggal. Mereka ni termasuk mak Nabi daripada Pok Bani Najjar. Jadi Madinah ni penuh dengan penyakit. Nabi berhijrah, Nabi berdoa supaya penyakit itu dilempar ke Juhfah. Akhirnya Madinah selamat. Mekah hebat. Abu Jahal petikai Nabi Muhammad, hang kata kami ni jahat ke? Sedangkan kami yang jaga, kami yang makmurkan Masjidil Haram, kami yang beri minum kepada orang yang datang menunaikan haji, kami yang beri makan, kami sediakan wisadah, iaitulah tempat untuk bermalam. Kami tak betul ke? Turun ayat dalam surah Taubah, aja'altum saqayatal hajj wa imaratul masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdi alqawmal zalimin. Adakah kamu yang kamu kata kamu yang beri minum kepada orang buat haji? Adakah kamu yang kamu kata kamu yang mengimarahkan Masjidil Haram, kamu tu sama dengan Muhammad dan sahabat Muhammad, beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, dan berjihad menjaga agama Allah Subhanahu wa taala? La yastawuna indallah, tak sama kamu dengan mereka. Ayat ni kita boleh rujuk ayat yang ke-19 surah Taubah. Tak sama. Itu kalau hari ni, bab masjid hang bina, tok imam hang, hak geng-geng ada di masjid, tapi suasana negara
dengan rasuah, dengan menyusahkan rakyat. Kita tuan-tuan, kalau agung bukan Sultan Kedah, belum tentu lagi dia ubah. Sultan Kedah ni dia strict dengan undang-undang. Sebab itu dengan Ustaz Azizan ni, kadang-kadang dia menyebelahi, kadang-kadang dia tak menyebelahi. Ni Sultan Kedah. Kita 5 tahun kita merintah Kedah, kita tahu berlakunya rompakan negeri Perak. Kan dia pencuri balik. Sultan Kedah abang siap-siap kat Ustaz Azizan, Ustaz, nak jadi di Kedah, beta tak mau jadi malu macam Perak. Jadi leceh, tak gentleman. Buat pilihan raya baru. Tuan-tuan dia buat curi-curi lagu tu lah. Negara demokrasi. Maka nak tak nak, 28 hari bulan April terandah. Hai terandah dah. Kira kalau umpamanya hang tak bubar, tu bubar negeri malu lah. Nak tak nak kena bubar. Tu hang bubar 3 hari bulan April yang lepas. Tu pun tersasul abang 2012. Tahun dah dia bubar. Kita baru tahu dalam TV. Muka pun com. Isu lebih banyak menyebelahi kita. Isu lebih banyak menyebelahi kita. Tu all out ni. Dalam TV, dalam radio, debuh cukup-cukup. Tapi tuan-tuan, dengan Islam bertunjangkan Al-Quran dan hadis, kita tak gentar. Awak kita takut kalah. Lama mai banyak kali kita tak menang. Ya. Kalau hang menang kali ni pun hang tipu, akan datang hang akan kalah juga. Macam 2004 lah. Buat sepandang semula. 2008 hang lingkup. Tambahlah ni kalau turun saja airport di Sabah, orang Sabah dah mula cerdik. Ini kalilah tukar. Lagi pergi depan pula pegang beg, ini kalilah tukar. Kalau buat ceramah kelompok, ini kalilah tukar. Kalau buat di padang awam, lagi dekat. Kalau lah Sabah nak tukar, tu kira berjuna. Tu dah highlight kita beli. Macam Sungai Aceh. Dia dah highlight kan? Bukan pernah main telur lagi. Baru duk tajam-tajam lagu tu. Kita yang kadang-kadang tu lah, kawan-kawan kita ni bukan ada reti undang-undang pilihan raya. Termasuk mengaji di Sungai Dua ni bukan ada reti sangat. Dia kira pun naik bendera lah. Ni kalau saya orang Kedah, saya mengundi di Sungai Tani, Partai Merdeka. Saya orang Kedah, saya tak tukar tempat mengundi di Penang. Saya tak boleh bertanding di Dun Sungai Dua, kena faham. Boleh tanding parlimen je lah. Kalau nak tanding Dun, saya mesti jadi pengundi di mana-mana Dun Pulau Pinang, negeri Pulau Pinang. Tu undang-undang pilihan raya. Kalau mai dia bentuk dodok mana daripada Kedah tu, mai dia buat ringgit cik. Saya pertambangan saya kena ganti ustaz tu lah. Saya tak boleh. Kalau duk ketegang kau api buat penamaran calon, tolak mentah-mentah. Pakai rapi lah, kena backup belakang. Ni yang Muhammad Rafi naik dia kira cerita buat taksi kena tahu benda tu. Betul tak Fadil ni lama dah, walaupun mata dia kan keli, dia tengok habis. Bila kita berkawan dengan dia, kita tahu ni tak berteman calon lagi, nak kata dua calon macam mana. Tapi dia main dah isu tu kat Sungai Aceh, biar kat dia lah tu. Tapi bagi kita ni, kita kena ingat ni sejarah pejuang-pejuang Islam untuk nenek kita yang lepas. Sebab dekat dengan peperangan, dekat dengan pilihan raya ni, Allah uji macam-macam. Surah Soh ni orang akan baca balik, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kamu pejuang-pejuang Allah, penolong agama Allah. Hari ni kalau di Kedah tuan-tuan, doa yang paling masyhur, Allahumma walli umurana khiyarana, ya Allah ya Tuhan kami, bagilah yang merintah kami orang baik di kalangan kami. Wala tuwalli umurana syirarana, janganlah bagi yang memerintah kami hak jahat di kalangan kami. Sebab memimpin ni tuan-tuan, dia tahap dia pak ayuh kita ni anak nak lantik pak, tengoklah sama ni pak duk hantam tabung anak ni, kira macam mana. Kabel SP boleh sapu, Aknu boleh sapu, saham kita boleh sapu. Dan pak tu mesti adil lah, sebab kita berbinkan dia. Bila hang jadi pak, hang tak boleh demokrasi, kita kata diskriminasi. Hak ni bagi, ni tak bagi. Oh nak bagi bantuan, hang tengok lu lambang apa. Mana boleh. Bila kita warga Malaysia, warga rakyat ni, kita kata rakyat Malaysia, bermakna aku berbinkan Malaysia. Bila hang jadi pemimpin, hang tu pak aku.
Tak boleh lah bila kita depok, anak ni bagi, anak ni tak bagi. Tak boleh. Biar tu kita kata negeri perkataan rakyat. Orang Cina, orang India buka mata. Walaupun mereka MCA, walaupun mereka MAC, Bantan kita bagi sama. Kalau di Kedah kita sebut kafalah warga miskin. Tak kira parti. Bila sebut mati, dapat duit. Macam Penang, Selangor yang paling hebat sebab kaya. Penang pun hebat sebab kaya. Kedah lah. Penang tuan-tuan saya 4 tahun ni, 4 tahun dah mengajak malam, dapatlah duit sikit setahun sekali lepas raya ke ataupun sebelum raya. Setahun 600. Dapat tak abang lah. Memang tak abang. Tapi bukan Sungai Dua yang buh nama. Kan? Baru ni matang Sungai Dua, bukan Sungai Dua, matang Sungai Dua. Jadi 4 tahun tu kalau Kedah 100-150 lah guru Quran. Kalau Penang 600. Tahun ni baru ni kita dapat. Jadi ada satu syarikat tu dia tengok Goeng ni Allah dengan tahfiz Quran pun dia bagi. Walaupun dia Cina, dia kata pula budak-budak Melayu ni kalau hafal Quran dia tak jadi jahat. Tu yang dia suka bagi. Tu Goeng yang Melayu. Hak Melayu Cina tu dia tak bagi. Goeng ni sebab dia Melayu tu dia bagi. Dia kata sebab budak-budak ni hafal Quran jadi bagus. Ada satu syarikat dia bagi zakat dia 2 juta. Sehingga dijanjikan untuk yang akan datang. Kalau menang lah. Tapi Penang rasa boleh menang. Penang boleh menang. Kedah rasa takut kok. Tapi Kik Siang kata Cina akan support. Bagaimana Cina akan support tu, rasa lega lah sikit. Sebab kita ni undi Melayu memang menang. Di Kedah ni selalu tiap-tiap tahun memang kita menang lah undi Melayu. Tapi Cina penentu. Jadi orang Cina di Kedah dia bunyi, kalau kita marah kat Ustaz Izan bagi pok-pok tu menang, dia buat lempangan terbang lebih besar daripada Pulau Pinang, kita rasa koroi lah. Pok-pok tu dia fikir apa tu. Tapi kita tu dah harap sangat. Tapi nak ceritanya bahawa mereka ni tak akan sokong kita kalau kita ni kaki rasuah. Kalau kita ni orang yang macam dengan pemimpin yang sedia ada. Jadi kalau kita tengok dari sudut perkembangan semasa, negeri-negeri perkataan rakyat bila audit dia bentang, 2 memang dipuji. Yang pertama pandai berjimat, yang kedua pendapatan bertambah. Tambahlah tawaran-tawaran perkataan rakyat ni yang meresahkan mereka. Sebab masyarakat dia terima. Tahun 2008 kita tak guna TV pun, tak guna radio. Tapi manifesto yang orang percaya menyebabkan kita menang. Selain daripada dasar Islam tu kita bawa. Jadi kali ni yang mereka takut di antaranya isu PTPTN yang kita sebut dalam bulan 4. Dengan 6 bilion takkan tak boleh cari duit untuk bagi anak-anak kita mengaji free. Yaman pun boleh mengaji free sampai MA. Walaupun dia sebut where the money come from, hatta duit nak main kat mana. Tapi bila dibentang di parlimen dia senyap. Takkan tak boleh kerajaan ni bayar balik hutang anak-anak kita mengaji. Eric Chia yang buat hutang di Pewaja 1,600 juta, kerajaan sanggup ambil risiko bayar sampai tahun 2021. Itu contoh. Lepas tu bab isu tun, bab isu kapas kopin, bab kita kata iaitulah buruh paksa yang diperguna di Burma untuk buat landasan kereta api sejauh 410 km. 62,000 hanya balik ke Malaysia 30,000. 32,000 tu hilang ke mati ke tak tahu. Kerajaan Jepun bayar 210 bilion, tapi duit itu pergi mana? Duit itu pergi mana? Itu dia pun susah. Itu yang depa terpaksa ke aku ke. Depa kata kalau depa menang, depa akan turunkan harga kereta. Seronok lagi. Depa lah kata Pakatan Rakyat tiru manifesto UMNO Barisan Nasional. Woi, kok mana main? Macam Mitsubishi dengan Inspira lah. Inspira tu solid Mitsubishi. Lambang lah. Betul tak? Masuk tengok kata Inspira, semua Mitsubishi. Nak buah apa pun sampai kita kata ni pemegang tu pun Mitsubishi. Dalam pun Mitsubishi, buah lambang Inspira. Tak kalah nak kata Mitsubishi tiru Inspira ataupun Inspira tiru Mitsubishi. Pelik tak? Pelik.
Ni doa ada. Tapi kembali balik, bila kita sebut jadilah pejuang agama Allah. Bila jadi pejuang agama Allah, belum kita nak mengundi pun semua ni, kalau tak ada sifat-sifat ni, kita takkan pilih pemimpin yang elok. Yang pertama, sudah tentu orang yang menjadi pejuang agama Allah ni, akidah perjuangan dia mantap. Orang dulu lah, ya Allah, kalau kami di Kedah kan, Putrajaya yang pertama pas naik Kedah adalah Tok Guru Pak Man Bukit Besar. Dia sebut Pak Man ni, Tok Guru Pak Man ni, dia Putrajaya yang pertama. Kalau kita pergi Batu 9, tengok dinding tu, hak belah atas, hak tua tu, hak kurus sikit tu, dia lah dengan payah Jonek apa semua dulu buat markah PAS di Guak. Masa tu Tunku Abdul Rahman, Dr. Mahathir, Dr. Perli nak perintah Kedah macam mana markah dalam hutan, dia perli. Nak jadi macam mana nak perintah Kedah ni markah dalam hutan, buat bukan buat cepedok lah. Saya mengaji tahun 80 pun berselerak lagi lah ni, elok tu dengan jalan besar. Dulu tu dah kata apa, tek ganja, ni dia isap ganja dengan apa, batang betik. Tapi dia gelak senyum dia apa, kalau kira ni tahun 80-an ni, dia tarik dengan batang betik tu. Budak-budak lah tak tahu batang betik kena buat dia tak tahu. Oh dulu boleh dengan botol apa semua, mengaji di sekolah pun tak payah. Buat naik atas terma. Curi ayam ni bukan kepui, cabut kulit, kita cabut bulu, selinap ambil ada dalam lah. Curi ayam pula hak Tok Guru. Tok Guru tak kata tak halal di akhirat. Apa curi telur ayam aku tu, jangan duk curi telur aku sudah. Curi. Jadi duk kena peli. Akhirnya berubahlah pergi kat kota. Lah ni kota kak, tapi dulu kota belah kampung lah. Lah ni pi merata ni bawa cangkir, panggil orang, mai dah kita tambun sat. Susah orang dulu nak bina PAS di Kedah. Tak cukup tu pi benang-benang. Minta zakat, kalau hangpa nak bagi zakat, hangpa bagi kat fisabilillah dah. Asnaf fisabilillah ni pejuang Islam. Hangpa bagi dah untuk kita buat markah. Tu pengorbanan orang dulu. Orang belah Pak Syed tu, Pak Syed lari mai ni. Awal kata Penang boleh menang, tak boleh balik. Banyak je sikit. Buat Cepedak tak menang itu. Kena balik. Kena balik. Ada balik tak apa. Tak balik cukup jenggut. Yang kedua, mesti ikhlas. Ikhlas tu susah payah ikhlas. Ni masalah ni ceramah kelompok ni. Semua nak kena cerita. Hang cikgu ke, hang ustaz ke, hang pencerah ke. Dan ni orang cikgu-cikgu pun dia paling ke. Dia pi ke ceramah kelompok ni. Dia pi. Susah hati tak nak tanya ikhlas. Kadang-kadang kita pang tak kata buah gaya 3 orang telefon lah. Ustaz, ya seronok Ustaz, oi main kali lagi hantam teruk-teruk sikit. Dia jadi kemang pokok lah. Oi jaga payah tu. Walaupun bukan dapat duit dalam rumah, bukan dapat duit, jadi seronok apa? Sebab boleh cerita kat orang. Jangan duk pangkah mereka. Jangan kita ni menangkan mereka. Kalau di Kedah kalau menang, habislah insaniah. Mereka bukan suka insaniah tu. Tapi alhamdulillah lah Sultan sempat resmi. Kalau tidak, mereka buat belah lembu lah, padang tu. Ataupun belah burung layang-layang. Baik, malam ni mengajakkan ceramah ni. Tak apalah kira rapi lah. Kakak pilihan kaya cerita. Dia tanpa ni buat ilmu. Ni kita nak cerita buat ilmu. Okey, lepas tu jangan bagi dia pemenang. Kalau dia pemenang, habis masjid. Agak-agak Sungai Dua insya-Allah lah. Penang insya-Allah depa tak menang. Insya-Allah yakin dengan kejayaan, satu langkah kejayaan. Tuan-tuan kena berdoa lah bagi menang. Sebab tuan-tuan boleh mengaji. Kalau dapat kat depa, mamak ni bawa kereta teksi mayang kata, tak boleh ada, tak boleh lah. Dia tak boleh buat apa. Macam di Kedah tu, sultan yang beritahu dia kepada Tok Imam. Lah ni bila kita menang, tadi saya kutubah di mana? Kutubah di Sungai Petani. Sebab ada himpunan 403 juta tu, kita kutubah kat Sukani dekat. Tok Imam pun dia berani. Dia buat masuk ni. Ni surat Datuk Najib ni. Ni nak keping kita ni, tuan-tuan saya baca je. Tuan-tuan ada ambil dia. Dia baru tu kan. Tok Imam ni kalau kalah Kedah mampus dia. Dia tak tahu tu duit dia, duit elau tu hak kementerian bagi. Dia kata begitu, saya baca api, dia pun suruh baca. Tak lagi dia pun kata saya tak baca. Ni macam tak usuk kata, ni kerajaan. Hak Allah bagi berkat. Hak tak berkat tu kita nak buang lah tu. Dia begitu.
Sebab di Kedah ni pengalaman kita di Bukit Lada. Esok nak pilihan raya, hari Sabtu, hari Jumaat kita buat. Kita buat kutubah. Tok imam di Kedah tak tahulah tok imam sini. Tok imam di Kedah dia bukan prepare. Dia pakai nak, dia kira baca tu je. Tu kokain jadi kokain. Ada dah tu kan. Kalau kometot kan, kometot. Jadi dia naik, kita bubuh dalam ni muka surat ni. Tak apalah hijau ke macam mana gambar sikit ke masjid. Dia tak tengok dah, dia tengok dalam. Dia ada ingat atas majlis agama. Ni kita buat tahun 2008. Di mana? Bukit Lada. Dun yang berhormat Izzat. Tu imam semua baca. Sampai orang kat seronok sebab apa? Jangan lantik mimpi makan rasuah. Tu imam pun terang. Dia ada ingat majlis agama. Dia tak tahu hak kita. Sarah kan. Tapi orang tak baca. Mari di Kedah ni. Berjaya. Sebab imam kata tu majlis agama. Majlis agama tak apa, konsultan. Dia tak tahu kita yang bibuh. Lah ni tuan-tuan dan Abdullah. Kalau di Kedah kan, dulu dengan perkasa kan. Perkasa ni, tunjuk taring. Tata Haji Tuan main duk ceramah. Haji Tuan hak belah rimau. Hak tu lebih berapa kasam ni. Tu, tegal lain tu. Dalam kat main. Dia main duduk dengan kita. Bila duduk dengan main popok tu tersurak habis. Sebab popok tu pengulu kecil. Dia pengulu besar. Dia mula-mula nak ceramah dia tak apa. Saya kalau ceramah tak maki UMNO, saya demam balik lagi. Kena maki tu. Ceramah. Lah ni tengok Allah kurnia Kedah dia mai popok tu tersurak habis. Hang 3 len ke 4 len ke. Ni Haji Tuan ni. Ni Haji Tuan ni. Setakat ampuan tak kisah dengan rimau pun dia berkawan. Tu Allah kurnia seorang-seorang. Dekat-dekat ni kata yang ikhlas. Yang ketiga, yang kena ada kepada kita istiqamah. Hang bagi apa aku ambil, tapi aku tak akan pakar hang. Brim tadi keluar pula. Kalau menang bukan 1000 lebih. Kalau menang bukan setakat 500 lagi. Tak, 1000 lebih. Bukan setakat 1000. Ambil. Menang tak menang pun ambil. Tapi dia kata dia betul. Dia tak betul. Tadi pun hati imam macam ingat imam kata tangpo ni. Datuk Najib kata, tuan-tuan kena tahulah, tuan-tuan dah dapat brim, tuan-tuan nak pilih siapa dia. Hang mengungkit pula dah. Hang tu pak. Kalau pak bagi makan anak, takkan pak tu mengungkit. Kita pi bula lah anak daripada kecil sampai besar 2 orang tu. 2 ke 3? 2. 3. 3 ke 2? 2. Ada mengungkit. Tak mengungkit kan? Hak mengungkit tu pak bengong. Bukan duit dia, duit kita. Ni duk pergi sebut ni, brim tuan-tuan dah dapat dah. Tuan-tuan kena pilih lah orang bagi brim. Ada dekat situ. Ada dekat situ. Kita kena istiqamah. Istiqamah ni bukan lama. Nak faham elok. Lalu orang kata istiqamah ni lama. Tak. Kalau lama, kain buruk rumah kita pun lama. Tapi dia tetap pendirian. Mainlah macam mana pun, menang ke kalah ke, janji aku tetap buat kerja. Tapi aku yakin aku akan ke arah kemenangan. Ini sebenarnya pejuang Islam. Kemudiannya patuh kepada pemimpin. Pemimpin ni tuan-tuan, manusia yang sempurna hanya Nabi. Itu kita sebut di Kedah, hampa tak suka tak izan pun. Tak izan tu manusia. Kalau hampa duduk tempat dia pun, hampa lemah juga. Tak? Sebelum hampa nak kata orang ni, tengok kita dulu. Kita pun lemah juga. Tapi mana-mana pemimpin kau lemah, kita taat kat dia, dia jadi kuat. Mana-mana pemimpin yang kata kuat, kalaulah rakyat tak taat dia, dia jadi lemah. Dia gunalah macam mana pun, tentera dia guna pun, dia akan kalah. Macam Mesir, macam Tunisia. Itu kata Hasan Banna, walak ni adalah pun penting. Kemudian yang mesti ada kepada kita, sanggup berkorban. Sanggup berkorban. Anak-anak muda yang tak tahu, saya balik kampung malam, saya tak balik. Sebab daripada petang saya keluar, kemudian ada program di Pantai Merdeka. Habis pukul 12, pukul 1 turih Batu 9, munajat negeri. Sampai tadi Kuala Kedah, balik Jumaat di Sungai Petani. Kemudian tunjuk perasaan ataupun bongkak 403 juta ni di Jamsak. Ambil anak Kak Ustaz Fahmi, main sini. Main sini. Okey. Jadi yang nak cerita je, bila kita duduk dalam Islam ni, kita sanggup kena berkorban. Masa kita, letih kita,
duit ringgit kita. Sebab apa? Sebab ini adalah sunnah Nabi SAW. Kita balik kampung, bila balik kampung tengok-tengok tu dia bergulung-gulung bendera PAS, bergulung-gulung. Sedangkan saya ketua cawangan. Dik budak-budak ni ambil tanah. Ni budak kedong hak. Hak naik motor hak kat daya. Ustaz, siap. Kalau ustaz nak bagi 50 mai pi nak minum air. Woi, berkata-kata segulung, 2 gulung, 3 gulung kata. Apa balik mana? Kami nak keluar dari Phuket kami. Janji Islam menang. Tu dia. Puak-puak ni sebelum ni nak panggil main markah, sorry ya. Tapi kita kena fikir pula. Nak kena beli papan kirim. Buat markah, beli papan kirim, depa mai duk jentik teluk syaitan tu. Pak. Jentik ni ya. Janji ramai. Depa akan buat kerja. Tengok-tengok depa buat kulak dik, depa sendiri pi meniaga ayam, ada yang meniaga kambing, buat kulak dik semua sikit. Pi beli belah mana tu, belah lunah ke mana tu, bendera tu. Di sini baru kita nampak ni orang-orang yang macam ni bila Allah buka sanggup buat keluar duit ringgit. Kemudiannya jadi pejuang Islam ni tak boleh gentar bila berhadapan dengan musuh. Sebab kalau kita penakut ataupun kalaulah kita ni bacul, kita tak jadi pejuang Islam. Pejuang Islam ni dia kena berani. Allah, kita lah ni mungkin bila Pakatan Rakyat perintah tak jadi. Kalau mereka perintah memang jadi ya. Cikgu-cikgu pencerah-pencerah yang sokong Pakatan Rakyat ni, mereka transfer merata. Kawan saya ada seorang sat-sat pergi sekolah ni. Pergi sekolah ni pun guru besar Melayu kok. Kena juga. Sebab apa? Sebab dia kuat parti. Tukar pergi sekolah ni, kena juga. Dah ni tuan-tuan, dia kena tukar pergi sekolah Cina. Selalu kena guru besar Melayu hak UMNO. Payah nak buat kerja Islam. Dia kata lah ni alhamdulillah kat nikmat Pakatan Rakyat ni. Awak ah, guru besar saya di AP. Dia kata kat saya, dah ni hamai di sekolah aku. Anak pergi ceramah PAS tak mana apa hampir ah. Aku tak tolak kata dah. Baik jadi guru duduk dengan guru besar Cina apa dah. Boleh buat kerja Islam. Sebelum ni guru besar Melayu dia hantar kata, dia warning no warning ni. Tuan-tuan nikmat duduk dalam Pakatan Islam. Jadi itu bila kita sebut apa yang kita sebut senarai-senarai tadi, inilah Ansarullah. Jadi bila kamu menjadi penolong agama Allah, kamu kena tengok ayat ni. Siapa yang kamu tak boleh nanti? Orang yang pemain agama tak boleh, walaupun dia Melayu. Walaupun dia Melayu, dia tak akan kuatkan agama. Tak boleh. Kita tuan-tuan misalnya lah Sungai Dua, Melayu mewakili UMNO, contoh ni. Masuk lawan keadaan Cina, kita kena pangkah Cina tu. Sebab apa? Sebab mereka bekerjasama dengan kita. Tak boleh lantik orang kafir kalau untuk jawatan besar, menteri besar, Perdana Menteri, hadis tak boleh. Tapi wakalah niabah yang disebut dengan wakil rakyat, mereka mewakili orang Sungai Dua. Dalam masa yang sama, kita jadi ketua. Macam kita tadi Kedah, hang menang pun di dun sidang macam cukang tu, yang jadi menteri besar adalah kita. Tapi kalau hang tak menang di sidang, dapat kat depan, lagi masalah. Lagi masalah. Ni siasat syariah. Tuan-tuan kena tahu. Contoh, kalau tugu alim, ilmu banyak, dengan dia ni ustaz, dua-dua masuk jalur. Tugu alim ni hebat ni, anak murid pondok dia banyak, tetapi dia tak pandai pengurusan. Pentadbiran dia tak tahu. Hak ni ustaz lah, tapi dia reti agama, tapi tak sampai tahap tu guru. Dia pandai pengurusan dan pentadbiran. Kata Imam Ahmad, lantik ustaz ni. Sebab apa? Kalau hang lantik tu guru ni yang tak reti pentadbiran, maka rosak ayat keseluruhan. Tapi kalau hang lantik ustaz ni, dia sikit-sikit ada kekurangan tu diri dia, tapi rakyat terselamat. Ini orang panggil siasat syariah. Kalau Cina dengan Cina lagi clear lah. Cina dengan Cina lagi clear lah. Sebab itu ulama sebut, dia kata belah anjing ni untuk halal babi tu lagi senang. Tapi jangan abang ada apa. Ni siasat syariah. Sebab itu dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, Allah jelas-jelas sebut Allah tidak akan larang kamu. Maksudnya Allah tak larang kamu buat baik dengan mana-mana orang bukan Islam yang tak memusuhi kamu, yang tak menghalau kamu, yang tak bunuh kamu. Antabarruhum, kamu boleh baik-baik dengan mereka, wa tuqsitu, dan kamu boleh berlaku adil dengan mereka. Dan memang Allah suka orang-orang yang berlaku adil. Ini yang kita kata tahaluf siasi. Kita pakat untuk apa dengan mereka?
untuk lawan rasuah. Okey, lawan supaya selamat harta negara. Okey, kita berkawan. Tapi agama hang, bini hang, bini aku, kelambu hang, kelambu aku. Dan bila timbul kota ni, maka kita tengok orang yang tajar rasuah, orang yang tajar riba, mereka dah mula takut. Mereka dah mula takut. Wahai orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huduwan wa la'iba. Janganlah kamu lantik, kamu ambil orang-orang yang mempermainkan agama kamu. Jangan kita laksana hudud, nanti akan huru-hara. Kata macam dengar-dengar kan. Kalau kita potong tangan, jenuh makan sup tangan. Ni sudah cakap. Tidak. Kalau umpamanya lah, nak bagi perempuan ni tak dirogol, senang je. Senang je. Bubuh pedayam kat Sepena. Cerdik ke bodoh? Kita ajak agama supaya kita tahu dosa pahala. Ni dak suruh bubuh pedayam. Tuan-tuan, kalau bini tuan-tuan lalu turun-turun tol ni, kemudian nak kencing. Di sini ada apa? Esok ke apa? Kan mobil lah. Tak kira lah esok mobil pun. Abang kat api-api. Tapi lah abang pergi. Habis. Ni ayam nak kencing. Berhenti. Kunci berdayam tu hilang. Mampus je neraka. Cara fikir. Cara fikir. Tiap neraka. Kan ni kalau tadi Kedah tu, yang ceramah hebat ni, cikgu belah Terlun ni, cikgu Wahab. Lah ni, pandai loyak buruk ni, di antaranya ni pemangku ketua Dewan Ulama baru ni meninggal, Syekh Muhammad, ganti Syekh Ismail Kamil. Dia pandai layak buruk. Dia kata pok-pok tu macam burung tiung lah. Ajak tu bukan dia tahu apa, nak kali-kali sikit tak boleh. Dia tahu dulu aku pernah mengaji kat tahu sebut jenis burung tiung ni. Kan burung tiung ni, dia tuan dia duk ajar, nak nikah dengan aku kan? Burung tiung sampai dia bercakap, nak kahwin dengan aku kan? Nak nikah dengan aku kan? Satu hari tuan dia lalu depan dia, burung tiung ni jantan. Burung tiung ni kata, nak kahwin dengan aku kan? Lalu kata tuan dia, nak kahwin dengan apa? Hang jantan, aku jantan. Dah kawan duk faham perkataan tu. Suatu hari tuan burung tiung ni tengok burung tiung ni nak rogol anak ayam. Bayar nak rogol anak ayam. Tuan kata, hang ni bukan jahat ni. Pegang burung tiung tu cukup kepala. Taklah rumah. Dalam rumah dia tak boleh keluar. Dia tengok orang, pi mana? Dapat perkataan tu tak? Pi mana? Lalu orang, pi mana? Orang jantan lalu, pi mana? Orang lelaki tu, pi mana? Suatu hari Tok Sami, dia pun kepala botak. Burung tiung ni kena cukup kepala dalam rumah. Lepas tu dia tengok Tok Sami lalu kepala botak. Dia terus dia sebut, dia kata, hang pun nak rogol nak ayam juga kan? Macam tu lah lebih kurang kata. Bukan dia tahu fikir, dia tak boleh fikir. Dapat tu hak tu. Masuk dalam televisyen kita tengok lah Tok Guru Abdullah Samah kena serta bangunan pondok Tuan-tuan, kalau kita duduk dalam pemandaran, mana-mana bangunan tak diindah dulu dalam MDK, mesti akan disita. Kalau bangunan kecil tak apa, kalau tinggi tak kira lah duit 2 juta untuk Najib bagi ke, hang kena sita. Bukanlah ni orang tak cerdik hang sebut betul, bukannya turun ni Ajik tu nak hilangkan pondok. Ada mesti benda tak kena. Itu kalau kita dengar, kita kena faham baik tak? Baik tu bila orang tanya, ni hak Sungai Cih ni kira macam mana? Dua-dua dah bubuk ni. Tak usah dah kira lagi, tunggu 20 hari bulan penamaan calon, baru kita tahu. Lah ni macam saya kata lah, undang-undang pilihan raya awal yang kena tahu. Macam saya di sidang, Robert tu asalnya adalah orang Sarawak, tapi dah dia tukar mengundi kat Bukit Selambau, maka dia boleh jadi calon di sidang kalau dia nak duduk. Sebab saya kata, hang kena ingat Robert, undang-undang pilihan raya, kalau nak masuk DUN, parlimen tak apa. Kalau DUN, hang mesti jadi pengundi di mana-mana DUN negeri tu, baru hang boleh masuk calon. Kalau hang jadi pengundi di DUN lain, hang orang Sarawak di Sarawak, hang nak mai jadi calon sini, memang tak boleh.
melainkan masuk calon parlimen. Oh, dia kata itu macam kau. Aku ni muda daripada hang tu doktor, tapi ilmu ni duk kat aku. Sebab aku pengarah dun. Kita kena tahu. Kalau tidak nanya, dia habis banyak. Lepas tu tertenang. Kemudian dia pun menang free. Ilmu ni ilmu siasat syariah, ilmu politik. Qala, jangan kamu ambil orang-orang yang pemainkan agama daripada ahli kitab Yahudi dan Kristian. Yahudi dan Kristian ni tak usah kira apa lah. Hak Melayu pemain agama pun tak boleh kita lantik jadi pemimpin, tambah Yahudi. Tambah Yahudi. Hak baik-baik ya. Hak tak baik tetap tak apa? Tak baik. Kalau hak baik macam Abdullah bin Salam, bagus. Kata Ibn Abbas, saya bila Rasulullah SAW sebut akan masuk daripada pintu ni seorang yang disebut ahli syurga. Kata Ibn Abbas ni, kami sahabat-sahabat ni cengang, seperti nak masuk daripada pintu ni awal. Seperti nak masuk. Tengok yang masuk, hak baru masuk Islam daripada ulama Yahudi. Aku pun terdetik, kata Ibn Abbas, aku nak minta tidur di rumah dia 3 malam. Aku nak mengendap dia ni semayang banyak mana sampai Nabi kata dia ahli syurga. Malam yang pertama aku duk tengok dia, duk melihat dia sebut Allah. Tu lah. Tak bagi semayang pun. Habis malam. Malam yang kedua pun dia melihat dia sebut Subhanallah ataupun Allah. Malam yang ketiga menyentuh. Tak bagi semayang malam pun. Dah habis 3 malam, aku pun berani diri, aku kata, ni, aku ni aku sebut kat hang betul-betul ya. Aku minta tidur di rumah hang ni, aku nak tengok ibadat hang banyak mana. Sebab 3 hari yang lepas tu, Nabi kata orang ahli syurga, hang pun tengok ni, nak masuk dalam pintu ni. Orang yang pertama masuk pintu ni tak lagi, dia ahli syurga. Jadi masuk-masuk aku demi tengok hang. Jadi aku ni nak mengendap lah hang semayang banyak mana. Tapi 3 malam aku duduk rumah hang, tak semayang pun. Semayang malam ni dia sebut Allah, melihat Allah. Hang buat amalan apa sampai Nabi kata hang di syurga ni? Lalu kata Abdullah bin Salam, aku ni bila saja aku masuk je hari yang baru, aku kata kat diri aku, hari ni aku nak jaga lidah. Orang yang jaga lidah ni Allah bagi kekuatan. Saya kalau kata pilihan kaya 27 bulan, 28 nak pergi pasaruan. Memang 28 nak pergi pasaruan. Ni dah pilihan kaya 5 bulan 5, tak jadi pergi pasaruan. Ingat nak pergi pasaruan lah. Di sana ada satu pesantren yang hebat. Ulama-ulama pun banyak-banyak hebat ni. Kalau di dekat dengan Surabaya ni, di pasaruan 2 jam daripada Surabaya. Di antara Syekh Kiai Abdullah Hamid Abdullah bin Umar. Hebat Dia zaman dulu, zaman komunis, yang kita kata memahajalela di Indonesia. Kiai ni, dia ada dengan kawan dia. Mereka ni puasa 40 hari, tak cakap. Weh, kita 2 minggu nak main mengajak ni, tapi telefon nak main tak? Kita puasa. Yang hang pun telefon siang, pergi nyak mah nak jawab tak boleh. Dia pun jadi macam tu kok. 40 hari ni bukan senang. Dia tunggu urusan. Kalau orang main tanya tak jawab, orang kata sombong. Bini kan, mak kan, pak kan tanya tak lagi masalah. Maka dia pergi naik ke bukit. Dia nak teruskan 40 hari tu tanpa dia cakap. Kawan dia pergi ke pantai. Tapi lepas 40 hari, Allah beri kehebatan kepada 2 tok guru ni. Masa tu jahat. Bapak komunis pun jahat. Dia bunuh alim ulama. Satu hari dia sepak seorang Cina, pengsan. Pengsan ni Allah bagi dia. Dan dia hantar ke rumah dia. Sewaktu dia jalan ni, orang pekat lari habis. Dia kata sebab apa lari. Sak-sak main. Orang main. Jepun naik motor. Sak-sak main. Dia buat tak tahu lah. Lepas tu duk tengok orang pekat lari semua. Dia pun kata tak apa, Jepun ni main nak ajak sikit. Jepun tu main, dia pegang dengan tangan kiri ya, handle tu. Dia angkat motor sekali dengan Jepun terangkat. Kena itu Jepun bukan tengok, tak berani lah dengan Syekh ni. Dari sudut jaga lidah. Dia sebut jaga lidah. Kalau di Terengganu, Tuku Paluh. Dulu saya pernah cerita, Tuku Paluh ni kalau Sultan
berhadapan dengan orang putih mai jumpa, dia akan mesti sebut pergi jumpa Tunku Paluh. Tunku Paluh ni maksudnya orang kuat sultan, ulama hebat. Depa pergi ke rumah Tunku Paluh kata duduk. Depa pun duduk atas kerusi. Sombong tak dah. Sombong. Tunku Paluh, ya. Kami nak ambil tanah Terengganu. Tunku Paluh kata, cangkui buh dalam kapal laut apa? So cangkui tanah lah. Tak ada faham kata puak tu nak jajah. Dia kata cangkui buh dalam kapal laut apa? Bukannya kami nak ambil tanah tu buh dalam kapal laut. Kami nak ambil, nak perintah Terengganu. Oi, tak boleh. Tengkak. Bila tengkak, marah orang putih ni. Tuan-tuan dah bincang ni lah. Hari lain pula bincang. Tak mahu bincang sudah. Bangkit. Bila bangkit, kerusi dekat kat punggung. Tunku Paluh kata, aku suruh ambil tanah cangkui bolam kapal laut apa? Bukan aku suruh balik kerusi aku. Tak balik kerusi tu. Kerusi dekat kat punggung. Lalu orang putih kata, kalau kali lagi nak bincang, tuan-tuan di rumah kan? Pergi kat kapal kami pula. Ni rumah hang ni yang siar apa sampai kerusi melekat kat punggung. Tak apa, hari pun. Kan kita sebut pejuang Islam ni, dia kena berani. Kalau pengecut, dia hilang keyakan. Sebab dia yang takut hanya Allah. Habak hari sekian-sekian, jam sekian dia pergi. Lepas dia belajar tengok, Tunku Paluh mai kali ni dia tak boleh act lah. Tempat kita, bukan di rumah dia. Dia pun pijak kapal. Bila pijak kapal, saja nak tengok dia pun ni macam mana, dia pergi sebelah kanan, kapal sengit belah kanan. Dia pun Tunku Paluh pun terus jalan ke tengah, stabil balik. Tunku Paluh pergi belah kiri pula, sengit belah kiri pula. Tu sebelah tu Tunku Paluh. Tunku Paluh orang yang hebat. Orang yang hebat. Orang yang baik ni kadang-kadang dia kapiak pun, kalau kita dengar cerita dia, kita rasa hebat. Charles Bandera ni, dia adalah seorang yang kapiak, tapi dia suka baca di library. Dia kalau masuk mana-mana perpustakaan, dia tak akan keluar. Ataupun kalau dia balik, dia akan baca sampai habis buku dalam library tu. Kita ada orang Melayu boleh buat begitu. Tengok surat abang tu, tengok belah belakang belah depan ni cakap. Maksudnya kalau baca Bahna, tengok ke belakang. Manchester United kalah dengan Manchester City, apa dah buka. Minggu lepas apa tengok tengah Manchester United kalahkan Chelsea. Baca belakang depan tak baca. Dia ada, semua dia baca. Islam ambil pendapat dia sebab dia sebut dua. Orang yang baca ni antara dua. Sama ada untuk information, untuk maklumat, ataupun yang kedua adalah for understanding, untuk faham. Tapi kata dia, Charles Bandera ni kata, aku pilihan nombor dua. Sebab itu apabila aku tak faham, aku akan pergi kepada orang yang faham untuk aku tanya. Dalam Islam, mengaji dengan Tok Guru. Kalau kita balik ke internet, benda tu kita rasa tak boleh percaya. Tapi orang putih, dia percaya hangit. Orang Melayu kalau kita cerita, dia percaya hangit. Ramalan yang kata prediction ni sampai 6,338 yang pernah dibuat oleh Nostradamus. Nostradamus ni kalau kita balik, kita type dalam internet, Nostradamus tu dia akan muncul. Ini seorang Yahudi yang masuk Kristian Katolik. Dia ramal dari dulu sampai lah. Dia hidup tahun 1506, mati tahun 1526. Taman Prameswara, Melaka jatuh 15 tahun. Dia dah buat kitab lah. Dia dah ramal. Dia 1500. Dia tulis dalam kitab dia. Jadi satu semua insiden, semua kebetulan. Di antaranya dia ramal panglima yang hebat yang akan muncul di Perancis. Dia perlu tunggu betul. 1800, tahun 1800 muncul Napoleon Bonaparte. Dia ramal ni. Dia ramal, dia kata akan muncul di Jerman pemerintah yang cukup inti dengan Yahudi. Dia bunuh pok Yahudi ramai-ramai. Muncul Adolf Hitler. Dia ambil orang Yahudi, dia bubuh dalam bunga wayang, dia bubuh dalam pasar raya, dia bubuh dalam gudang, dia bubuh dalam kelang, dia bakar. Orang pekak cecah dia. Sebahagian dia tak bakar.
Dia kata hampa nak cecah, nak maki aku, hak ni aku tak bunuh. Tapi nanti bila berbiak ni hak anak pinak hak aku tak bunuh ni, hampa akan kata aku ni Hitler ni betul dah aku ni bunuh Yahudi tu. Sebab Yahudi adalah paksi kejahatan dunia. Dia ramal akan berlaku 2 kali perang dunia. Maka jadi dia ramal akan jadi suatu benda yang besar di Hiroshima, di Jepun. Jadi dengan jatuhnya bom. Dia ramal seorang puteri yang cantik tegak akan dibunuh, Princess Diana. Jadi yang paling terakhir mentunggu, iaitulah dunia akan dipimpin oleh lelaki berserban biru. Silap bersebut biru, sebutlah serban hijau. Masa zaman Syahiran dulu orang duk sebut Syahiran. Tak Syahiran ni tak, sebab dia Syiah. Sebab bagi dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Nak tunggu pada dia atau the man of the blue urban ni seperti dia agak-agak orang tunggu. Kita kata ramalan hak betul Nabi. Orang lain ramalan tak betul. Nabi ramal. Nabi kata khudul ata'a madamal ata'u. Ambillah pemberian selama mana ianya adalah pemberian. Fa idza sara rashwatan fala ta'khuduhu. Bila dia berubah menjadi rasuah, jangan kamu ambil. Dia bagi beri sapu. Tapi kalau pergi pangkah dia rasuah. Dia bukan main. Sebab rasuah ni dia membatalkan kebenaran. Dia bagi duit sapu, tapi tang dia tak betul, tetap tak betul. Kalau dia bagi, kita kata dia betul, maka itu rasuah. Tak salah jadi betul kerana bagi duit, itu adalah rasuah. Setelah kata akan berlaku penguasa dan Al-Quran berpisah. Wa kunu ma'al kitab, maka hendaklah kamu bersama dengan kitab, yakni Al-Quran. Sebab pemerintah ketika itu kata Nabi SAW, in ata'tumuhum adallukum. Kalaulah kamu mengikut, mentaati pemerintah zaman itu, kamu akan disesatkan oleh pemerintah zaman itu. Ini kata Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad. Wa in asaitumuhum, kalau kamu dahaka pemerintah zaman itu, qatalukum, sampai tahap zaman itu dibunuh kamu. Qalu kaifa nasna ya Rasulullah. Lalu para sahabat pun tanya, kami nak buat apa ketika itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, kunu ka ashabi Isa, jadilah kamu seumpama pengikut Nabi Isa. Oi, kita tak minta lah di zaman tu. Tak boleh. Tak boleh sebab apa? Sebab Nabi kata, menyerah jangan, tapi jadi macam pengikut Nabi Isa. Macam mana Nusyiru bil manasyir. Sanggup dibelah dua dengan gaji. Kita sanggup? Tak sanggup. Tak sampai zaman tu, tapi Nabi kata akan jadi. Nusyiru bil manasyir wa ukhudhu bil mansab, dan diikat di kayu-kayu, disalib. Lalu Rasulullah sebut mautun fi sabilillah, mati di jalan Allah, khairun, lebih baik, min hayatin, daripada hidup fi maksiatillah, dalam maksiat kepada Allah. Wa idza nadaitum ila sholati, orang-orang yang kamu nak lantik jadi pemimpin yang Allah kata jangan kamu lantik ni, iaitulah mereka yang apabila dipanggil untuk sembahyang ataupun dipanggil untuk masjid, untuk datang ke masjid, ittakhaduha hudwan wa la'iba, mereka pelekeh, mereka ni pemain. Sebab orang munafik ni tak suka masjid. Dulu duk kena seorang layang Majid bertanya gue, saya pun boleh tengok tahun 90 kan, rapi ke apa nuah, rambut panjang ni. Macam tu, rambut tu dia dapat rasa masjid tu. Saya pernah main sekali. Ayak sejuk tu masjid tu kan. Ayak pun melimpah sejuk sekali tu lah mata dikira. Dak tak bagi dah. Buat masjid ni, masjid tu buat makan mureh. Mangkuk hayus tunggu. Tak tahu betul tak betul? Betul lah tu. Tapi orang pusu-pusu pergi mana? Mata gue dengan masjid batu. So kat layang ni tak larat nak tengok. Lah ni tuan-tuan tahu tu kat layang tu kena kat masjid mana? Masjid Perang Serai. Sebab masjid Perang Serai tiap-tiap malam mengaji. Baru ni main surat layang. Ni apa punya masjid ni? Tiap-tiap malam mengaji. Bila orang nak rehat? Nak bengong
Agak-agak atas surat tu hak pas kan UMNO. UMNO. Senang kan lepas tak kata butuh lah. Nak marah-marah habis buat report polis. Yang seronoknya polis mai bagi gambar pokok tu. Buat report polis bagi gambar pokok masjid, buat bina ustaz gambar besar melekat dinding tu, hak luar tu. 5-6 orang tu. Pokok tu sampai lah tak pergi masjid, pergi masjid benak tau. Pokok tu tulis atas, terima kasih kerana prihatin kepada masjid. Ada pula anak musuh dengan masjid ni sebab apa? Hamailah mengaji, hamailah sembahyang. Macam kita sebut tadi, tiap-tiap kali lepas daripada mayang mesti qulillahumma malikal mulku tu'til mulka man tasha'. Katakan wahai Muhammad, kerajaan itu hak kamu ya Allah. Kamu beri kepada siapa yang kamu kehendaki, kamu boleh tarik kepada siapa yang kamu kehendaki. Dia baca, tapi dia tak faham. Dia tak faham tu, dia duduk petikai politik dalam Islam. Termasuk Sungai Dua ni pun baca bus mulut-mulut kan. Tapi faham tak? Tak faham. Tak apa? Tak faham. Qala dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Itulah mereka orang yang tak berakal. Maka jangan kamu lantik. Kalau kamu pakar tak, bacalah surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Yang akan bercakap adalah tangan-tangan mereka. Pangkah apa dia? Allah tahu. Hampir pangkah dia jadi yang berhormat, naik jadi esko, depa ramai-ramai jadi esko, depa luluskan kilang arak, luluskan lesen, dapat sepengu. Sebab apa? Sebab dia ada kuasa, sebab hang pi pangkah dia. Allah sebut dalam Al-Quran, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong atas dosa dan permusuhan. Kita nak kena tolong-menolong adalah sesuatu yang baik. Tak apa lah, tak kami dulu UMNO minta maaf lah. Kami dulu UMNO minta maaf. Lah ni kami tak mau dah. Tak apa, tuan-tuan dah buat lah. Tadi kata tak pilih aku, dulu aku UMNO. Tak. Lepas tu kita main ngaji. Jadi saya balik daripada Batu 9 tuan-tuan, 30,000. Cik besar, kita nak bagi untuk kebajikan polis yang mati di Lahad Datu. Cik besar, dia pekor tu, tulis bawah daripada Pakatan Rakyat lah, tulis seperti dia. Tak terima. Cik dia tak terima sebab tulis Pakatan Rakyat. Amboi, tak terima, kena sebut buh nama orang lain. Nak buh nama seperti dia, takkan nak buh nama UMNO, duit kami. Ada pula buh Pakatan Rakyat. Dia pun tak terima. Tak terima sudah. Saya kata jom buat balik, bagi kat puak-puak Kepulauan Merah. Tak Kepulauan Merah, unit aman. Bagi kat puak tu jenis hisap kuat daun. Tak terima. Tak terima hanya betul-betul tulis Pakatan Rakyat. Batu besar ke Pakatan Rakyat ni ataupun rakyat juga. Tu sebahagian lah daripada Timur sudah lah. Macam saya pun ni kena saman kita di BKI tu 90 ke 100, kena saman 101. Cik bawa maknya Cina ada sebelah dia. Dia kata satu mengira depa tak ada duit tu cikgu, depa tak ada duit pilihan kaya tu. Jom kita pergi kat balai trafik Kulim. Kata polis tu kata, Ustaz, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Ni dah bulan 4 lah. Kalau Ustaz bayar, Ustaz orang yang pertama yang bayar saman tahun ni. Saya kata sebab apa saya orang pertama? Orang duk tunggu kalah Putrajaya, saman semua dihapus. Weh, macam tu lah. Tak dibayar. Tak dibayar. Polis dulu apa? Tu kira bagus tu kan. Polis semua bagus. Kita menang semua dia bagus. Main mengaji habis ni. Jadi jangan tengok. Jadi ada kuliah tuan-tuan, kita hanya ada masa 2 minggu kita. Nah, lepas ni nak tengok senyum ke renyih ke, tidak lena tak lena ke. Lepas ni tajuk kita lain lah. Betul tak? Lepas 5 bulan 5 duk macam cerita bab ngundi ke, kira bodoh lah. Cerita bab pekah balik, betul tak? Cerita ambil sembahyang, cerita. Tu kalau menang, kalau tak menang, pakai telih mai dah. Pakai telih mai, tak boleh mai betul dah. Sehati ya tuan-tuan, Islam ni Allah jaga. Pada Allah semampu, semua yang hadir maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatuna kutra sawadaka. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.